kadang-kadang mereka tahu mereka kanser, dah give up, dah rasa macam tak boleh dirawat dan sebagainya. Tapi Ija dah buktikan yang sebenarnya boleh lalui perkara ni. Kita jangan bergantung kat orang sebenarnya. Sebenarnya apa pun dengan Allah. Sebab kita kalau mati pun kita sendiri kan. So benda tu saya fikir benda tu saya banyak belajar macam tu. Kita akan bawakan kepada anda tetamu yang istimewa untuk senang faham minggu ini. Okey, bertemu kembali untuk petang ini dengan topik yang kita akan bawakan untuk senang faham berkenaan dengan kanser. Adakah ia boleh dirawat ataupun macam mana kaedahnya jika seseorang itu mengidap kanser, apa yang dia perlu buat dan sebagainya. Hari ini kita bawa kepada anda seorang wanita yang cukup luar biasa. Saya tempat berbual dia secara off record ni cukup memberi inspirasi kepada kita. Saya perkenalkan kepada anda Puan Hamizah ataupun Ija. Apa khabar Ija? Alhamdulillah, sihat. Ceria orang ni Okey, Ija sebagai seorang cancer fighter. Kanser apa tu? Breast cancer. Kanser payudara. Okey. Mula tahu tahun berapa? Tahun bila sebenarnya? 2012 dapat diagnose. Okey. Sampai sekarang. So memang tahun 2012 lah. Setahun selepas kahwin. Okey. So bila dah diagnose tu dah stage berapa ataupun macam mana keadaannya sebenarnya? Waktu dapat tahu tu, of course kita terkejut. Kita tak ada, waktu tu rasa macam baru orang pasal kanser ni orang masih takut. tabu lagi lah. Orang macam takut-takut. So macam nak cari source tu susah. Macam mak pun terus macam semua terkejut. Terus macam doktor suruh buat ni semua macam takut. Lari dari hospital setahun. One and only dalam family? Yes. Okey. Dalam family yang besar pun saya orang pertama dapat tahu kanser. Lepas tu baru lately ni barulah sebelah side husband tu adalah seorang cancer survivor juga. Okay. No, dia dah tak ada. Survivor sebelum ni lah. Yes. Okey, saya tanya teruslah soalan ni. Apa yang membuatkan Ija, saya boleh katakan sebagai cancer fighter? Kita rasa hidup tu kita tak tahu bila kita pergi. So kita jalan je sampai yelah kita tak tahu. Kalau ada orang sihat pun belum tentu dia umur panjang. Kan, orang yang sakit belum tentu umur pendek. So Allah bagi saya Allah bagi sakit tu sebenarnya ujian. Ujian untuk kita baiki diri. Sebenarnya sampai sekarang saya sangat bersyukur saya pernah saya didiagnose sebagai pesakit kanser. Saya sangat bersyukur sebab banyak benda saya belajar dalam hidup sejak saya jadi cancer fighter. Antaranya? Yalah kita lebih muhasabah. Kuat. Yes, lebih kuat, pengalaman tu lain. Cara kita pandang hidup tu sangat berbeza dengan sebelum saya jadi cancer fighter. Okey. Saya difahamkan kanser tu pun merebak ke ovari, rahim semua. Dia macam mana cerita dia? Saya diagnose cancer. Dia kecil je, dia punya lump. So terus remove. Lepas tu next year tu datang balik dekat ampit, dekat ketiak ada lagi. Lepas tu dah remove lagi. Lepas tu dia dah keep on macam doktor tengok dalam waktu yang sangat pendek dia datang lagi. So doktor risau check dekat lagi satu sebab saya punya kanser tu positif hormon. Okey. Agresif lah. Yes. So dia dapat makan daripada hormon. So doktor kata doktor check tengok kebetulan pula ada cyst, ada fibroid. So doktor kata dah nak operate. Tu doktor macam bagi suggestion why not buang sebab dia dapat makan daripada hormon. So kilang pemakanan tu dipotong so boleh di-treat dari situ lah. So waktu tu memang macam sangat besar lah kita nak buang, kena remove ovari dengan rahim Paling tu. penting untuk wanita. Yes, saya memang sejak kahwin pun tak pernah rasa pregnant. So dia macam overwhelming lah. Okey. So Ija dah berkahwin, penerimaan suami macam mana sebenarnya? Peringkat awal. Peringkat awal dia sangat positif. Okey. You are lucky. Alhamdulillah. So yelah Allah bagi kita ujian mesti ada yang akan ada benda yang positif untuk bagi kita semangat. So kita jangan fikir
benda bila kita dah dijatuh ujian, jangan kita fikir Malang je. yes. Sebenarnya Allah mesti bagi kita ada satu spark yang kita kena, tapi kita kena cari. So dari situ kita dapat kekuatan. Supporter terbesar suamilah sekarang ni. Suami dan family. So sekarang dah kira berapa tahun dari 2012 akhirnya masih sampai sekarang, kira cancer fighter, apa yang Ija tengah undergoing ataupun lakukan sekarang? Okay. Saya dah settle kemo, saya dah settle radioterapi dah 2 kali session. Dia dah overlap dah 24 kali layer tau. Okay. Tu dah lepas. So sekarang ni saya still continue makan ubat hormon untuk 10 tahun. Oh, itu tempoh dia bagi? Yes. Itu pun kalau kita dalam tempoh tu saya cancer tu tak datang balik. Kalau cancer tu datang balik, dia akan start balik daripada first day. 10 tahun Yes. akan datang? Okey, faham. So dia sebenarnya cancer ni dia punya side effect ubat lah. Macam waktu kemo tu kita Betul ke punya, kemo tu memenatkan? betul. Sebab dia kita punya sel baik tu kan sel baik dengan jahat di Skype kan. Di cara ubat dia memang begitu. So kita memang kena kuat. Dia sebenarnya mindset lah. Sebab saya tak fikir pun, yelah of course waktu kita dapat tahu kita sakit tu kita fikir mati apa semua. Kita manusia memang kena akan lalui benda tu. Kalau kita tak lalui benda tu, kita tak normal. Tapi Allah tu dah cakap kita boleh bersedih tapi tak boleh berlanjutan. So orang sekeliling lah, macam husband pun cakap belum tentu saya sakit, saya pergi dulu. So benda tu lah main. So lama-lama kita akan ada kekuatan. So daripada bila dah kemo tu memang tapi Alhamdulillah saya punya kemo 6 cycle. Doktor pun pelik, saya punya darah macam orang normal. Okey. Dia pun macam pelik. Tapi yelah, kita setiap orang tu lain-lain. So sebab tu kita tak tahu, so kita kena jalan je. Saya sangat memandang tinggi atas kekuatan tu. Dan mungkin ada yang menonton ni mengidap kanser tertentu, kanser payudara ke kanser, apa-apa kanser, sebab pelbagai jenis kanser ada dalam muka bumi ni. Kadang-kadang mereka tahu mereka kanser, dah give up, dah rasa macam tak boleh dirawat dan sebagainya. Tapi Ija dah buktikan yang sebenarnya boleh lalui perkara ni. Sebenarnya balik pada diri sendiri. Saya selalu sampai sekarang saya macam kita jangan bergantung kat orang sebenarnya. Sebenarnya apa-apa pun dengan Allah. Sebab kita kalau mati pun kita sendiri kan. So benda tu saya fikir benda tu saya banyak belajar macam tu. Mungkin saya bernasib baik, ada suami yang baik, ada family yang sangat support. Mungkin ada orang yang cakap suami dia tak boleh terima, macam mana ni bini aku nak pergi, anak-anak macam mana. Sebab tu kena fikir balik, apa-apa pun pertolongan kita dekat yang satu. So jangan bergantung dekat orang. Itulah banyak saya belajar lah. So maybe orang yang bukan bernasib baik dengan macam saya, ujian dia lagi sangat tinggi dan sebenarnya Allah nak bagi dia lebih tinggi. Darjat dia lagi tinggi. So itulah, kalau apa pun jadi, tawakal, usaha tu, doktor cakap apa pun ikut. Doktor kata kena buat treatment ni, ikut, jangan dengar cakap orang. Benda tu saya belajar jugalah. Waktu awal-awal tahu doktor suruh makan ubat ni, bila saya Google, side effect dia macam ni. So saya tak makan ubat tu. Ada orang memang ada orang cakap yang negatif. Yes, macam kemo jangan ambil, nanti boleh. Botak. Botak tu biasa. Saya memang botak. Sini kening tak ada, kuku ni hitam, datang bulan tak ada, demam apa semua. Sebab itu semua bergantung pada badan lah. Kita punya mindset. Sebab tu jangan dengar cakap orang. You ignore completely. Yes. Jangan baca apa-apa yang dalam Google. Kena tanya doktor. Sebab doktor yang tahu kita punya keadaan sebenar. Maksudnya badan kita ni berapa dos ubat tu, dia tak sama. Ada orang itulah kena sebenarnya ikut saranan doktor lah.
So sebagai cancer fighter juga, sepanjang dapat rawatan tu saya ada jumpa kawan-kawan yang mengalami nasib yang sama. Ada berkumpul dengan dia untuk tukar pandangan, pendapat ke? Berkumpul tak adalah. Dekat Sokmed banyak diorang banyak share selalu macam, diorang pun selalu cakap, ada seorang kakak ni saya kenal, saya dah lupa dah sebab dah jarang dekat Facebook. Dia cakap, Ija, akak sebenarnya rindu sangat saat akak diuji. Sebab waktu tu saya, dia kata akak sangat dekat dengan Allah, dia kata macam tu. Benda tu macam impact kat saya. Sampai sekarang saya dah jadi kat saya. So saya sangat rindu waktu tu. Sebab bila kita dah sihat, kita faham lah macam tu. Bila kita sakit, kita lagi dekat dengan Allah tu je. Ija ada how to say tak nak tanya, positif tak kalau Ija ada tak rasa macam okay, aku akan sembuh? Itu pun soalan saya. Yes. Sebab kita macam ni benda tu kita kena wajib percaya supaya hidup kita lagi senang. Macam ni kita jangan terlalu fikir benda yang belum jadi. Belum jadi, okay. Kita hari ni aku sihat, aku boleh kerja. Tak perlu fikir jauh, fikir sampai esok lah kalau boleh je. Sebab kita tak tahu apa jadi. Kita tak tahu berapa minit lagi, kita tak tahu. So kita rasa hari ni aku sihat, alhamdulillah aku boleh bekerja, aku boleh buat rutin harian. Itu pun saya dah sangat bersyukur. Dan kita pun tak tahu apa akan jadi, what futures hold lah. Betul. Kantong putih sebab kan. bagi saya sekarang saya fikir macam tu. Aku tak payah fikir benda yang jauh-jauh. Benda yang esok kita fikir hari ni. Walaupun tak nak fikir jauh, saya nak tanya juga. Perancangan untuk 2024. 2024 sekarang ni saya sedang busy dengan kafe. Kita orang ada buka kafe dengan husband. So benda tu lah saya sekarang ni saya fokus lah. Still jumpa doktor still lagi. So begitulah saya punya rutin. Keep yourself busy. Yes, keep yourself busy. Itu cara dia. Buat apa yang kita suka. Jangan risau apa yang jadi. Kalau doktor kata okey, minggu depan awak kena ada appointment, pergi. Macam saya nanti dah busy dengan kafe, tak macam husband macam susah nak pergi hantar. Tak apa, saya boleh naik Grab. Benda tu jangan fikir susah. Okay. Itu kata kunci. Yes, jangan fikir susah. Jalan je. Kalau waktu tu alamak macam ada problem, solve waktu tu. Banyak Ija bagi kata-kata positif dan juga kata-kata motivasi sebenarnya. Mungkin ada yang menonton kita ni nak menuju kepada tahun hadapan ni 2024. Selain daripada apa yang Ija cakap ni, apa yang mereka perlu tinggalkan dan apa mereka perlu bawa untuk masuk ke tahun baru? Apa yang perlu tinggal jangan fikir negatif lah. Selalu bersyukur dengan apa yang Allah bagi sekarang. Cari kawan-kawan yang positif. Busykan diri kita dengan perkara yang positif. Kalau bila ada benda negatif datang, kita elak dan kita jauhkan. Supaya kita boleh protect diri kita dalam kepompong yang baik. Betul. Saya doakan Ija diberikan ganjaran sebaik-baiknya oleh Allah. Amin. Seorang wanita yang kuat, seorang wanita yang luar biasa. Kita doakan yang terbaik. Dan kepada anda yang mungkin ketika ini sedang berperang ataupun melawan penyakit kanser dan apa juga dalam keadaan ketika ini, kita doakan dan semoga mendapat kekuatan daripada perkongsian kita dalam Senang Faham minggu ini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Make it short, make it sweet, senang faham. Terima kasih Ija.